Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Tayangan Liga Super telah kembali guys setelah sekian lama bercuti. So ini adalah merupakan perlawanan yang ditunda, tertunda dan ditunggu-tunggu juga oleh oleh peminat-peminat Sabah FC, dan ini adalah merupakan head to head kedua bagi perlawanan ni. Seperti mana yang aku cakap pada video sebelum ni, aku terpaksa mengulangi lagi head to head untuk perlawanan ini sekali lagi kerana head to head yang telah aku buat pada sebelum ni tidak boleh diambil kira. Ini adalah berdasarkan situasi terkini untuk kedua-dua pasukan yang akan sekali lagi memberi impact untuk result bagi perlawanan ni. So tanpa buang masa, jom kita mulakan. Okay guys, untuk review head to head perlawanan ni mungkin tidak banyak yang aku boleh katakan kerana kedua-dua pasukan pun tidak melalui sebarang perlawanan domestik yang lebih kepada Sabah FC lah yang banyak beraksi di AFC. So kita mulakan dulu dengan klub Terengganu ni guys. So apa yang telah mereka lalui sekarang ni cukup mendukacitakan kalau kamu tengok daripada result yang telah mereka lalui, baik perlawanan Liga Super dan juga Malaysia Cup. Banyak gol telah dilepaskan mengikut pengiraan ni hampir 50 gol telah dilepaskan oleh Terengganu daripada 8 perlawanan yang telah mereka lalui. Even Perak sendiri pun berjaya melakukan 8 gol sewaktu menentang Kelantan ni. So banyak isu dalaman yang dilalui oleh Kelantan, aku dah akan bincangkan dalam video ni. Kamu boleh cek especially update terkini, kamu boleh cek di Malaysian Tiger Fans kalau aku tak silap. Diorang ada banyak memberikan update mengenai situasi untuk Kelantan ni. Dan juga ramai pemain-pemain Kelantan sendiri pun telah meninggalkan klub ini oleh kerana isu yang terbesar adalah masalah gaji lah. So salah seorang pemain mereka pun berada dengan kita sekarang ni, iaitu Sifu, dan thumbnail untuk video ni masih aku kekalkan. Aku rasa adalah logik untuk meletakkan Sifu dalam thumbnail perlawanan ni kerana inilah merupakan bilang orang Sifu kembali menentang klub lama beliau, lebih kurang macam itulah. Dan Kelantan pun sekarang berada di kedudukan tercorot saingan Liga Super, 14 pasukan di tangga ke-14. Itu hanya mampu mengutip sebanyak 8 mata saja di sepanjang 22 perlawanan yang telah mereka lalui. So persoalannya sekarang, adakah kita masih sempat untuk berpesta gol sewaktu menentang Kelantan ni? Kerana Terengganu, JDT, Kelantan United, Perak telah melakukan benda yang sedemikian. Jumlah gol yang kurang adalah sebanyak 4-0 sejak itu pun dilakukan oleh Kelantan United. So adakah Sabah FC masih mampu ataupun berada dalam tim-tim yang mampu untuk membuat jaringan yang besar sewaktu menentang Kelantan United ni adalah merupakan satu persoalannya. Tapi apa yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita memenangi perlawanan tu. Itu saja yang penting sekarang ni lah. Kerana 3 poin yang untuk perlawanan ni amat penting untuk kita merampas kedudukan tangga keempat yang dimiliki oleh Pahang buat masa sekarang. Tapi kalau boleh, aku mau tengok Sabah lah bersama-sama dengan tim-tim lain yang berjaya membolosi Kelantan dengan jumlah gol yang besar. Tapi jangan overconfident sangat, nanti memakan diri sendiri pula. So untuk Sabah FC pula guys, belum beraksi di sebarang perlawanan untuk Liga Super setakat ni. Tapi apa yang memberi pemangkin semangat untuk kita meyakinkan kita yang kita boleh mampu menangani perlawanan adalah persembahan yang kita tampilkan di saingan AFC. Telah menumbangkan 2 klub, boleh katakan klub agak dikenali jugalah untuk di saingan domestik mereka masing-masing. Tapi persoalannya di sini sekali lagi adalah seperti mana yang aku cakap pada video sebelum ni adalah back-to-back perlawanan yang dimiliki oleh pemain-pemain Sabah FC. Kerana perlawanan ini akan berlangsung pada 20 hari bulan, 16 hari bulan yang lepas. Harimau Melaya telah memanggil 4 orang pemain Sabah FC dan mereka pun beraksi dalam kesebelasan utama juga. So adakah mereka cukup fit untuk beraksi di perlawanan menentang Kelantan ni? Dan seterusnya, sebaik saja 20 hari bulan ni, 21 hari bulan pula sehari selepas perlawanan ni, Malaysia pula akan menentang Chinese Taipei, dan Indonesia pula akan menentang Filipina pada 21 hari bulan. So pemain yang aku sudah pasti akan dipanggil sekali lagi di sini adalah Dominic Tan, Daniel Ting, Stu, Darren Lock dan juga Sadi Ramdhani. 5 pemain utama yang sering kali berada di kesebelasan utama Sabah FC. Sama ada mereka akan digugurkan daripada kesebelasan utama skuad Sang Badak untuk menentang Kelantan, itu menjadi persoalannya di sini. Dan sedikit sebanyak agak
memberi kerisauan aku lah untuk efek perlawanan ni. So ianya bergantung dengan siapa yang bakal disenaraikan dalam skuad Sabah FC bagi menentang Kelantan ni, yang akan berlangsung bukan di Stadium Kelantan tapi di Stadium UiTM Shah Alam, di mana Kelantan masih lagi selaku tuan rumah pada perlawanan ni walaupun bukan beraksi di stadium mereka sendiri. Dan selepas tu 4 hari kemudian pula Sabah pula akan menentang Terengganu di Stadium Gong Badak. So basically sekiranya pemain yang 5 pemain aku sebut tadi diturunkan bagi setiap perlawanan, which is aku rasa mustahil. 20 ada perlawanan, 21 ada perlawanan, 24 ada perlawanan. So jangka masa yang cukup singkat untuk mereka mengembalikan stamina mereka bagi disenaraikan lah, dan juga bagi menampilkan persembahan yang kita harapkan untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. So 2 perlawanan yang aku risaukan di sini adalah perlawanan menentang again Kelantan dan juga Terengganu, dan of course aku mau ke skuad yang terbaik juga untuk Harimau Melaya bagi menentang Chinese Taipei pada 21 hari bulan nanti. So kamu nampak di sini kan berapa besarnya efek dia jadual ni untuk pemain utama Sabah FC. Tapi aku tidak lupakan juga seperti mana yang anda katakan di ruang komentar di video sebelum ni, di mana ini adalah peluang terbaik untuk sekiranya terjadi peluang terbaik untuk pemain-pemain muda atau pemain-pemain yang sudah lama tidak disenaraikan dalam Sabah FC untuk kembali disenaraikan dalam perlawanan menentang Kelantan FC ni. So ramai yang mengatakan yakin yang mereka mampu untuk melakukan sedemikian, yang okey, jangan risau walaupun tiada pemain utama, tapi yakin yang pemain-pemain lain Sabah FC mampu untuk menyahut cabaran tersebut. So aku mengharapkan benda yang sama juga. Aku tidak menafikan juga pemain-pemain yang jarang diturunkan di dalam skuad Sabah FC ini mempunyai kelebihan mereka masing-masing untuk menerajui perlawanan yang seterusnya. So again, ada aku risaukan, ada juga positif dia bagi aku untuk apa yang bakal terjadi dalam perlawanan ni. Dan aku sendiri masih yakin yang Sabah FC akan mampu untuk terus mencatatkan kemenangan seterusnya sewaktu menentang Kelantan di Stadium UiTM Shah Alam ni, walaupun kemungkinan besar sekali lagi akan tidak tersenarainya pemain utama Sabah FC dan juga masa rehat yang diperlukan oleh pemain-pemain tersebut. So prediction aku guys, of course macam mana aku katakan tadi, dengan persembahan yang telah ditampilkan oleh Kelantan FC ni, di mana hampir melepaskan 50 gol daripada 6 perlawanan. So aku rasa Sabah FC akan turut serta di dalam senarai pasukan-pasukan tersebut yang menjaringkan lebih gol seperti mana yang dilakukan oleh mereka. So aku nampak di sini Sabah FC akan memiliki perlawanan ni mungkin at least paling banyak pun kita letak dalam, kalau aku cakap begini aku dah mau overconfident bah. Itu aku risau sangat. So kalau overconfident nanti memakan diri sendiri, tapi rasa aku 5 gol bakal dilakukan oleh Sabah FC, tapi dengan ketiadaan pemain utama Sabah FC, aku rasa Kelantan FC akan menjaringkan juga at least 3 atau 2 gol. So result akan menjadi 5-3 ataupun 5-2 macam tu. Dan ini akan menjadi satu perlawanan yang sengit jugalah untuk Sabah FC. So itu yang apa yang aku predict lah. So macam-macam tadi, tidak banyak yang boleh aku ceritakan mengenai perlawanan ni. Pasal again kedua-dua pasukan lama sudah tidak beraksi di saingan liga tempatan kita. Sabah walaupun ada beraksi di AFC dan kebanyakannya pemain Sabah FC juga beraksi untuk untuk perlawanan antarabangsa. Tapi again jadual ni bakal merosakkan perancangan OKS untuk meletakkan pemain-pemain mana di dalam skuad ke UiTM nanti untuk perlawanan Kelantan menentang Sabah ni. So okay guys, itu adalah prediction aku. Ringkas saja again sebenarnya aku katakan. So giliran kamu pula untuk meletakkan pendapat kamu dan juga prediction kamu untuk perlawanan ni. So insyaAllah kalau ada rezeki aku akan buat watch along untuk perlawanan Kelantan menentang Sabah ni. Terpulang dengan jadual kerja aku lah pula lepas tu. Okay, berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.